Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Cikgu Amirul bin Abdul Rahim, yang mulia rakan-rakan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah bin Awang Tengah, nombor matrik 21LL026, pelajar diploma Perguruan Agama Lepasan Ijazah Bahasa Arab. InsyaAllah pada hari ini akan menyampaikan resensi buku The Laws of Human Nature karangan Robert Greene. Sedikit pengenalan mengenai buku dan juga penulis. Jadi buku ini adalah sebuah buku non-fiksi mengenai bagaimana kita mengenali sifat semula jadi manusia. Ia dikarang oleh Robert Greene, iaitu karya ke-6 beliau yang diterbitkan pada tahun 2018. Ia mengandungi 588 muka surat dan buku ini telah terjual melebihi 200,000 naskah. Buku ini mengandungi sebanyak 18 hukum sifat semula jadi manusia. Jadi pada petang ini saya akan menyampaikan hukum yang ketiga, iaitu Law of Role Playing, iaitu hukum memainkan watak atau peranan. Jadi, the law of role playing adalah bagaimana kita ni melihat di sebalik topeng manusia. Sedar tidak sedar kita sebenarnya cenderung memakai topeng yang menunjukkan penampilan terbaik kita di hadapan orang lain. Jadi kita ingin memperlihatkan keramahan kita kepada kawan, ketekunan kita di tempat kerja. Kita pasti memilih kata-kata yang baik untuk dibicarakan, sentiasa tersenyum, dan kita cuba sedaya upaya untuk menyembunyikan rasa tidak yakin dan iri hati kita. Kerana kita tahu perkara yang dinilai oleh orang sekeliling kita ialah penampilan. Jadi terkadang kita ni tidak dapat mengawal perasaan sebenar dan keinginan kita. Ini terlihat melalui isyarat non-verbal yang boleh dilihat melalui ekspresi muka, intonasi suara dan pergerakan badan. Oleh itu penulis menyatakan bahawa isyarat-isyarat ini perlu diamati dalam memahami sifat semula jadi manusia dan dalam mempengaruhi persepsi orang lain. Di dalam bab ketiga ini penulis menceritakan tentang Milton Erickson, seorang perintis hipnoterapi dan juga seorang ahli psikologi paling berpengaruh pada abad ke-20. Jadi pada suatu hari di usianya 17 tahun dia mendapati beberapa bahagian tubuhnya lumpuh. Beberapa hari kemudian dia disahkan menghidap polio dan tidak dapat menggerakkan mana-mana bahagian badannya kecuali bola matanya. Semasa berada dalam keadaan itu dia merasa deriannya meningkat dan dia dapat melihat isyarat yang dipamerkan adik-beradiknya ketika mereka bercakap atau bermain. Dia memperhatikan bahasa badan mereka bercakap, cara mereka membuat permintaan antara satu dengan yang lain dan sebagainya. Dia memberi tumpuan yang mendalam kepada komunikasi bukan lisan mereka. Kelebihan yang terdapat di dalam buku ini, jadi contoh-contoh diambil bersifat semasa, up to date, menggunakan orang-orang terkenal dan sejarah yang menarik. Begitu juga buku ini dapat membantu pembaca untuk membaca atau menilai orang lain dengan lebih berkesan serta mempelajari sifat manusia untuk meningkatkan pembangunan diri. Jadi di antara kelemahannya pun ada penerangan contoh dengan cerita yang terlalu panjang dan hukum-hukum tidak didukung oleh mana-mana data saintifik dan semata-mata adalah pendapat penulis. Dan kesimpulannya, kita perlu menerima bahawa watak yang kita tampilkan akan memberi impak terhadap pergaulan sosial kita. Dan kita perlu memahami watak yang ditampilkan oleh orang lain berdasarkan bahasa badan, reaksi muka dan intonasi suara. Kita tidak boleh menganggap penampilan setiap individu sebagai realiti kerana itu adalah sekadar lakonan. Jadi, kemahiran memerhati adalah kunci utama dalam kita menyesuaikan diri di dalam masyarakat dan melancarkan urusan seharian. Sekian resensi buku dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.